Lihat bahawa apabila Jepun telah mengalahkan British di Melaya dan Jepun mengalahkan Belanda di Indonesia, maka di Indonesia pejuang-pejuang jihad mereka telah menghalau Belanda dan Indonesia merdeka penuh. Tetapi di Melaya, Inggris melihat dengan penuh curiga. Sekiranya Melaya akan dapat kemerdekaan di tangan pejuang yang sebenarnya, mereka akan dihalau terjun laut. Oleh sebab itu, sebelum mereka dihalau terjun laut, mereka memilih proksi mereka, tali barut mereka, untuk dihadiahkan kemerdekaan negara ini. Bukan kepada pejuang, tetapi kepada tali barut. Dan untuk kemerdekaan, mereka berikan berbagai syarat. Untuk merdeka, kamu harus menggunakan undang-undang Kristian, common law. Undang-undang Islam yang dilaksanakan di Melaka, dilaksanakan di Pahang, Perak dan juga di Terengganu dibatalkan. Kamu masyarakat majmuk tidak boleh laksanakan Islam. Kalaulah alasan masyarakat majmuk, kenapa kita ambil undang-undang Kristian? Yang asing kepada orang Melayu, yang asing kepada orang India, yang asing kepada orang Cina. Tetapi sejarah belum dimurnikan. Lihatlah, siapakah pejuang negara? Kita ada Tugu Negara. Tuan tengok betul-betul, cuba fokus gambar ini. Tengok yang pegang bendera itu pejuang. Tengok hidungnya, apakah hidungnya seperti hidung kita atau hidung lain? Yang hidung seperti kita yang mati di bawah itu. Itu sejarah yang ditulis. Sepatutnya yang pegang bendera itulah musuh negara. Yang mati itulah pejuang. Sudah diterbalikkan. Maaf saya kalau tuan tidak tenang dengan partai ini. Coba lihat siapakah pejuang-pejuang yang dicatatkan di dindingnya. Ini semuanya British. Dan India, tentera upahan, itulah yang diisytiharkan sebagai pejuang negara. Dan bila kita menyambut kemerdekaan, maka inilah yang dinobatkan sebagai hero negara. Adapun orang ini yang berjuang untuk menentang British diisytiharkan sebagai komunis. Yang sebelah kiri ialah Dr. Burhanuddin Hilmi, diisytiharkan sebagai komunis. Dan dalam buku teks sejarah masih ditulis oleh sebagai komunis. Tetapi tahun lepas Sultan Nazrin Shah menganugerahkan satu pingat yang bawa title Datuk Seri, yang menunjukkan komunis telah dihapuskan oleh raja ini dan diberikan taraf inilah sebagai pejuang yang sebenarnya. Tuan-tuan, barangkali dalam 100 tahun akan datang kita sudah tidak ada lagi. Yang hero hari ini menjadi penjenayah, yang penjenayah jadi hero. Jangan-jangan kita jadi penjenayah akan datang. Dan lebih malang kalau kubur kita dikencing oleh cucu kita sendiri, sebab kita bersama penjenayah. Kita bersama dengan mereka yang bersama British, yang menjulang British. Dan kita lihat pengkhianatan yang dilakukan kepada Sultan Petani yang terakhir, Tengku Muhyiddin, dipujuk oleh British untuk diberikan kemerdekaan petani, dan dia berjuang bersama dengan British, dan British berjanji akan diberikan kemerdekaan dan dia jadi raja petani. Akhirnya tanpa disangka oleh British, Jepun kalah dan Tengku Muhyiddin meminta janji sebab isytiharan kemerdekaan petani akan diisytiharkan sebaik saja Jepun kalah. Apakah nasib? Dan nasibnya lah Tengku Muhyiddin hilang tanpa ada berita. Dia dihapuskan oleh British dan juga oleh Siam sebab buminya telah diserah kepada Siam. Bumi Melayu, tuan-tuan, ialah daripada petani sampai ke segeting kera. Itulah bumi Melayu yang pernah menjadi sebahagian daripada wilayah ini. Tetapi hari ini kita berputih mata kerana Siam telah mengambil alih. Kita pergi ke Karabi, kita pergi ke kawasan Phuket, kita bertemu orang Melayu yang tidak boleh bercakap Melayu lagi. Identiti mereka sudah hilang sama sekali. Mereka Muslim. Dan itulah nasibnya. Siapa yang bersama British, mereka akan ditipu hidup-hidup seperti Tengku Muhyiddin. Dan akhirnya negara merdeka. Merdeka tanpa ada pejuangnya lagi. Pejuangnya sudah tidak dinobatkan sebagai hero, tetapi mereka yang tidak pernah berjuang dinobatkan sebagai hero negara. Mereka lah yang menerima syarat kemerdekaan. Mereka menerima bahawa sistem akan dilaksanakan dengan undang-undang Kristian, common law sampai hari ini. Undang-undang yang berkaitan dengan ekonomi diasaskan kepada ekonomi kapitalisme, pragmatisme, liberalisme, yang menjadikan interes sebagai asas ekonomi negara. Allah berfirman, wa halal bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, tetapi sistem ekonomi negara kita masih lagi berteraskan riba. Kita ada bank Islam
Tetapi Bank Islam ditubuhkan di bawah Akta Bank Negara yang menjadikan asas riba sebagai asas. Di manakah kita, tuan-tuan? Soal itu, kita lihat misi sekularisme sebagai syarat kemerdekaan diletakkan oleh orang ini. Menteri Pelajaran Malaysia isytiharkan bahawa tulisan Rumi akan dijadikan resmi, tulisan Jawi dihapuskan, dan akibatnya generasi Y sudah tidak boleh membaca Al-Quran. Kalau tidak ada sekolah tahfiz, barangkali generasi Y sudah tidak boleh membaca Al-Quran. Dan Tengku pun membentuk kabinet, dan di dalam kabinet dia telah mesyuarat bahawa, kata Tengku, however that the whole constitution was framed on the basis that the federation will be a secular state, on the basis that the federation will be a secular state. Ini bukan negara Islam. Kemudian hakim daripada India bernama Hakim Abdul Hamid, kenapakah kamu orang Islam menafikan Islam sebagai agama kamu?